Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ingat tak semalam saya bercerita mengenai circle dan mentor. Sebenarnya bila kita berniaga ni, suka tak suka, kita kena ada circle dan mentor yang boleh memendekkanlah tempoh kita untuk lebih pandai sebenarnya. Alhamdulillah, hari ini bersama saya ialah mentor saya. Kalau nak tahu, sebenarnya Dr. Hanan ini adalah orang yang saya rujuk untuk keputusan-keputusan besar yang ingin saya buat. Dan untuk pengetahuan semua, ramai yang kenal Hanan Medic Spa kan. Dan sekarang beliau sudah mempunyai 103 cawangan. Betul Doktor? Alhamdulillah, seorang usahawan yang sangat berjaya lah. Kalau saya cerita sel harian dia, tak payah cerita benda tu. Dia ada 103 cawangan. Saya sebenarnya ada dua soalan yang ingin saya tanya kepada beliau dan harap dia boleh kupas sedikit, dan kita akan pecahkan story ini kepada dua bahagian. Part 1 and part 2. Alright? Okey, soalan pertama. Dia sebenarnya ialah kejayaan tu Tuhan tidak bagi kepada semua orang. Hanya sebahagian saja yang Tuhan akan bagi, walaupun kita berusaha macam mana pun. Dan salah seorang yang berjaya yang saya kenal ialah Dr. Hanan. Doktor, boleh tak ceritakan sikit rahsia kejayaan, kalau kita boleh daripada mula, daripada ni, rahsia kejayaan doktor daripada awal sampai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Rahsia kejayaan tu nak kata benda ni betul-betul kunci kejayaan tu kepada semua orang tak boleh nak pastikan lah. Tapi apa yang saya buat daripada dulu sampai sekarang, yang paling penting ialah kita kena bermula daripada bawah. Everything yang kita buat, kita kena belajar foundation, basic dia. Kalau nak buka apa-apa perniagaan tu, kita kena sapu sampah, cuci kedai kan. Kalau kita tak pernah cuci kedai, tak pernah sapu sampah kan, kita takkan tahu kat mana staff kita sorok sampah tu. So bila kita tak tahu apa yang staff patut buat, dan mulalah perniagaan tu, majikan kena tipu dengan staff tu, ya ramai orang tersontot. Rahsia kejayaan juga, yang keduanya, kena ingat bahawa sesuatu perniagaan tu selain daripada kita nak cari rezeki, selain daripada kita nak buat duit, sesuatu perniagaan tu hendaklah memberi manfaat kepada orang lain. Niat tu kena betul. Bukan semata-mata nak kaya, bukan semata-mata nak duit orang. Tak, make sure apa yang kita buat tu memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang yang kita berniaga dengan tu, dapat memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. So bila kita buat benda yang bermanfaat, rezeki tu akan jadi berkat. Yang paling penting dalam perniagaan ni, kena jujur. Kena jujur dengan diri sendiri, kena jujur dengan staff-staff semua. So kalau kita menipu orang, menipu partner semua, tu ramai juga yang gagal sebab tak jujur kan. Janganlah kita bila dah nampak untung sikit mula nak tipu orang kan. Kena jujurlah. Sebab rezeki tu kalau dah Allah dah tentukan untuk kita, dia akan dapat balikkan kita macam mana sekalipun. Dan kalau rezeki tu bukan untuk kita, Allah akan ambil balik. So jujur kepada diri sendiri. Jangan takut buat rezeki ni. Jangan tamak ambil duit jangan tamak ambil hak orang. Kalau benda tu 50-50, bagilah ke orang. Dalam hidup kita ni, make sure jangan terambil satu pun hak orang. Sebab kalau setitik benda tu haram, jadi darah daging kita tak ada keberkatan lah dalam hidup. Tu antara benda-benda kecil, bukan benda kecil ke, benda-benda utama yang saya nak share dengan korang semua. Nampak benda tu klise, nampak benda tu macam acah-acah je untuk korang kan, tapi itu ialah core, asas dalam perniagaan. So kalau tiga perkara ni tak ada dalam diri anda, susahlah nak kita nak maju ke depan. Tu. Okey doktor, saya nak tanya tentang staff. Saya rasa doktor bermula dulu mungkin dengan 2-3 orang staff, sehingga hari ini saya difahamkan ada lebih kurang 1,000 lebih. Jadi dua soalan. Pertama, macam mana nak bagi staff kekal lama dengan kita?
yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak bantu staff supaya mereka mempunyai motivasi untuk sama-sama maju bersama kita. Bagaimana nak jaga staff? Okey, nak cakap saya ni pandai 100% boleh maintain 100% staff tu dekat Hana Medispa tak pernah berhenti tu, tak adalah. Tapi alhamdulillah daripada beribu staff saya tu kebanyakannya akan kekal bersama company. Antara perkara yang saya buat untuk staff-staff saya supaya mereka kekal dengan syarikat, pertamanya kita bagi diorang bukan setakat pekerjaan. Sebagai majikan, kita kena bagi kehidupan kepada staff. Apa maksud kehidupan? Maknanya kita bukan kita tak anggap staff tu datang bekerja dengan kita untuk dapat gaji semata-mata, kan. Kita kena make sure staff kita tu dapat apa yang diorang nak, kan. Macam saya ramai staff perempuan, sebab tu saya selalu belikan diorang handbag, bawa diorang holiday, belikan barang-barang perempuan yang biasa kena ada boyfriend kaya, kena ada husband kaya, kan. Jadi benda-benda macam tu sebagai majikan, bila kita bagi dekat staff wanita, amatlah dihargai. Dan kan, wanita ni kan diorang rasa diri mereka amat bahagia. So bila bagi barang-barang macam tu, kita buat hati mereka gembira lah. Ambil hati, kena sentiasa ambil hati staff. Dan paling penting, sebagai majikan, kita kena pastikan staff kita tu kena ada kemajuan dalam hidup diorang. Janganlah kita kita ingat diorang ni akan kerja dengan kita selama-lama jawatan macam tu je. Apa yang saya buat, staff saya yang perform, yang dah lama berkhidmat dengan saya bagi share company, saya bagi title director, saya bagi title partner kepada para staff. Title semua tu ialah sebagai penghargaan kepada mereka. Dan bila kita bagi title director, partner kepada staff-staff kita, dia memberikan rasa hak kepada staff tu terhadap company. Kita jangan kedekut nak bagi title kepada staff kita, kan. Share, sebab staff dah usaha banyak, dah kerja keras untuk kita. Apa salahnya share lah sikit, share company dengan diorang. Bagilah title director dekat diorang, bagilah title partner dekat staff-staff kita. Sebab benda tu akan berikan mereka semangat untuk kerja lagi bagus dan memberikan mereka semangat untuk kerja lagi lama. Dan make sure juga staff dapat gaji, ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka buat. Sentiasa pastikan staff dapat bonus, dapat reward. Okey, jangan bos dia kaya. Every time company dapat duit lebih, bagilah dekat staff. Setiap kali kita bagi reward dekat staff, diorang akan buat lebih baik lagi. Kalau nak ikan besar, umpan pun kenalah besar. Kalau nak untung banyak, bonus staff kenalah tinggi. Okey, dapat sesuatu tak? Itulah yang saya kata, gunanya circle yang baik dan gunanya mentor yang baik. Sebenarnya apabila kita berniaga, kita mungkin pandai di satu sudut, tetapi kita kurang di satu sudut lagi. Jadi kita kena berkawan dengan ramai orang. Macam saya berniaga nasi ayam, Dr. Hanan dibuat spa. Kenapa kena berkawan dengan spa? Apa kena relate dia? Tetapi sebenarnya networking itu sangat penting. Tak kisahlah siapa kawan-kawan kita. Macam selalu saya kata, hampiri orang-orang berjaya, tanya mereka apa rahsia mereka, dan saya percaya mereka tidak akan kedekut, mereka akan menceritakan. Sebab kejayaan itu untuk dikongsi bersama. Sekaya mana kamu pun, kamu hanya memandu sebiji kereta pada satu masa, kamu hanya tidur satu bantal pada satu masa, dan kamu berada dalam bilik yang sama pada satu masa. Okey, next kita berjumpa dengan tajuk yang lain. Assalamualaikum.